Banjir di Baling, penduduk terjejas di arah berpindah. Selamat malam dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Muhajir Asami, Berita Tengah Malam. Kerajaan bersetuju untuk menaikkan allowance bulanan penjawat awam berkhidmat di luar negara yang menguasai dan menggunakan bahasa asing dalam menjalankan tugas berkuatkuasa 1 Januari 2023. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kenaikan itu bagi menggalakkan diplomat menguasai bahasa asing selaras dengan keperluan menjalankan urusan rundingan dengan negara lain. Walaupun sebuah negara kecil, saya yakin dengan pengalaman dan kepakaran yang ada pada para diplomat kita, Malaysia mampu untuk memainkan peranan yang unik dan tersendiri untuk mengingatkan dunia supaya bekerja sebagai sebuah keluarga dalam mendepani cabaran global semasa. Sementara itu, Datuk Seri Ismail juga telah mengarahkan semua urusan surat menyurat menggunakan bahasa Melayu termasuk yang melibatkan urusan luar negara. Saya sendiri telah mengutus surat kepada pemimpin-pemimpin dunia yang ditulis dalam bahasa Melayu dengan disertakan terjemahan bahasa Inggeris. Begitu juga penggunaan bahasa Melayu sewaktu penyertaan saya dalam pelbagai mesyuarat antarabangsa yang lain. Beliau berkata demikian dalam ucap tama dan perasmian persidangan Ketua-Ketua Perwakilan Diplomat Malaysia di Wisma Putra. Pelan Tindakan Teknologi Dron Malaysia 2022-2030 MDTAP 30 akan dibangunkan sebagai agenda nasional. Perdana Menteri berkata ia antara perkara diputuskan mesyuarat kedua Majlis Ekonomi Digital dan Revolusi Perindustrian keempat negara MAD4IRN dipengerusikan beliau. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata Malaysian Research Accelerator for Technology and Innovative MRT sebagai agensi penyelaras dan Sekretariat MDTAP 30 akan melaporkan kemajuan kepada ahli majlis melalui kluster teknologi baru muncul. Satu sistem pengurusan trafik pesawat tanpa pemandu UAS-TM juga akan dibangunkan bagi meningkatkan kecekapan proses pendaftaran operator drone untuk menambahkan pendaftaran UAE menjelang 2030. Masyarakat juga maklum perkara dibangkit pemain industri seperti kerenah birokrasi. Industri dron negara berpotensi menjana pertumbuhan 50.71 bilion ringgit kepada keluaran dalam negara kasar dan berupaya mewujudkan 100,000 peluang pekerjaan menjelang 2030. Perdana Menteri turut memaklumkan kerajaan akan memperkukuh kerjasama dengan Microsoft Malaysia dalam bidang keselamatan cyber dan kes penipuan dalam talian. Ia dilaksanakan menerusi forum kesedaran, bengkel kemahiran dan latihan teknikal bagi sektor awam serta swasta. Masyarakat juga bersetuju menubuhkan jawatan kuasa ekonomi perkongsian diterajui Kementerian Komunikasi dan Multimedia bagi menyelaras inisiatif serta program berkaitan ekonomi perkongsian. Selain itu, perusahaan kecil dan sederhana PKS akan terus diperkasa melalui pendigitalan. Satu rangka kerja berintegrasi iaitu mekanisme penyelesaian pertikaian dalam talian ODR akan diwujudkan bagi menyelesaikan tuntutan kecil selain meningkatkan aktiviti e-dagang rentas sempadan. Dalam pada itu, liputan rangkaian 5G kini telah mencapai lebih 30% di kawasan berpenduduk. Digital Nasional Berhad menyasarkan capaian 40% menjelang akhir tahun ini dan 80% di kawasan berpenduduk menjelang 2024.
Pelaksana hukuman diat atau kaedah pampasan kepada keluarga yang terkesan akibat tindakan penjenayah masih diteliti kerajaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad berkata sesi meja bulat telah dimulakan bagi membincangkan penyelarasan aspek tertentu dari segi perundangan bagi mengelakkan pertindihan dengan undang-undang sedia ada. Kita ada mengadakan round table baru ni Tuan Naim bulan lepas. Kita adakan round table yang di JKSM sendiri dan saya sendiri yang telah pun mempromosikan daripada awal hingga akhir untuk kita explore dan kita panggil pihak pengamal di kalangan lawyer kita explore dulu kerana kita nak lihat juga supaya ianya dapat di-mergekan dengan dari segi undang-undang sedia ada ataupun undang-undang yang perlu kita lihat baru tadi. Beliau bercakap demikian ketika sidang media selepas merasmikan Konvensyen Penguatkuasa Agama dan Pendakwa Syar'i Seluruh Malaysia 2022 di Bangi. Semalam Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Musaffah Billah Shah menyarankan supaya hukuman diat dapat dikaji dan dilaksanakan. Baik, kita ke perkembangan banjir di Kampung Masjid Iboy. Setakat ini, pukul 10 malam tadi, kerja-kerja menyelamat penduduk terjejas masih dilakukan dan aliran air sungai dilihat surut. 1 jentera pegawai dan 6 anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Baling berada di lokasi kejadian bagi kerja-kerja menyelamat dan memindahkan penduduk. Selain Kampung Masjid Iboy, penduduk dari Kampung Padang Empang dan Kampung Dusun turut diarah berpindah. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kedah, Penguasa Kanan Bomba 1 Muhammadul Ehsan Muhammad Zain menerusi kenyataan berkata seorang warga emas di Kampung Padang Empang antara yang dikeluarkan ke tempat selamat oleh orang kampung. Manakala di Kampung Dusun, JBPN menyelamatkan sebuah keluarga terdiri daripada seorang kanak-kanak berusia 2 tahun, remaja 15 tahun dan ibu bapa mereka berusia 40-an. Keempat-empat mangsa ini dipindahkan ke pusat pemindahan sementara di Kampung Padang Empang, Kupang. Sementara itu, gara-gara leka mengambil gambar banjir kilat di Kampung Iboy, petang tadi, seorang lelaki terperangkap di atas timbunan pasir di tebing sungai akibat air naik mendadak. Bagaimanapun, lelaki berusia lingkungan 40-an itu berjaya menyelamatkan diri apabila berjaya mencari jalan di sebelah belakang dan dapat keluar dengan selamat. Jelas Penguasa Kanan Bomba 1, Muhammadul Ehsan Muhammad Zain, tindakan lelaki terbabit boleh membahayakan nyawanya. Sementara itu, selepas hujan lebat hampir 2 jam melanda beberapa buah kampung baling, 2 buah pusat pemindahan sementara PPS banjir dibuka bagi menempatkan 30 buah keluarga. Ketua Bahagian Pengurusan Bencana dan Operasi Angkatan Pertahanan Awam APM Kedah, Kapten Pertahanan Awam Saifuddin Abdullah berkata, 2 PPS yang dibuka ialah di Dewan Padang Empang yang menempatkan 22 buah keluarga. Manakala PPS di Masjid Kampung Hangus menempatkan 8 keluarga. Sehingga pukul 11 malam tadi, bilangan penduduk terjejas banjir di kawasan tersebut yang ditempatkan di 2 PPS berkenaan masih dikemaskini. Dalam pada itu, akibat arus deras dan kenaikan air mendadak di Sungai Kampung Iboy, Jabatan Bailey di kampung itu mengalami sedikit kerosakan struktur. Ketua Polis Daerah Baling, Superintendent Samsudin Mahmad menerusi kenyataan berkata, susulan itu jambatan yang dibina menggantikan jambatan asal yang rosak akibat kejadian banjir kilat dan kepala air 4 Julai lalu ditutup kepada semua kenderaan dan penjala kaki. Katanya turut ditutup laluan yang menghubungkan jambatan tersebut di Kampung Masjid Iboy dan Kampung Iboy. Setakat ini cuaca baik dan tiada insiden kehilangan ahli keluarga dilaporkan. Bantuan khas keuangan bagi tahun 2023 dibayar kepada anggota Perkhidmatan Awam grade 56 ke bawah berjumlah RM700 dan RM350 bagi pesara kerajaan dan veteran tidak berpencen yang akan diberi pada Januari 2023.
bertemu kembali. Masih belum ada kata putus mengenai cadangan membenarkan pelarian Rohingya di negara ini bekerja. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Awang Hashim berkata pelbagai aspek perlu diperhalusi terutama melibatkan keselamatan dan undang-undang sebelum sebarang keputusan dibuat. Justru perbincangan antara Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Dalam Negeri dijangka akan mengambil sedikit masa. Jadi dia tentu ada perkara-perkara yang kita kena melihat seluruh angle ataupun semua sudut di segi keselamatan, di segi security, semua-semualah. Jadi kita juga nak kena rujuk balik kepada United Nations yang memberi perlindungan kepada mereka ini. Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MEF sebelum ini memohon kerajaan agar mempertimbangkan untuk membenarkan etnik Rohingya bekerja bagi menangani isu kekurangan tenaga kerja terutama dalam industri pembuatan, perladangan dan pembinaan. Tahap inflasi di Malaysia kekal terkawal berikutan pelaksanaan langkah kawalan harga dan pemberian subsidi oleh kerajaan. Menurut Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Muhammad Shahar Abdullah, susulan itu perbelanjaan untuk bantuan dan subsidi dianggarkan meningkat kepada 77.7 bilion ringgit berbanding peruntukan pada bajet 2022 sebanyak 31 bilion ringgit. In May 2022, our inflation rate by month is about 2.8%. If without the government subsidies and cash assistance by the government, the inflation rate goes to 11.4%. Means that 4 times impacts. Katanya faras inflasi negara bagi 6 bulan pertama 2022 mencatatkan kadar 2.5%. Kadar inflasi ini jauh lebih rendah berbanding inflasi di negara serantau seperti Thailand, Filipina dan Singapura yang mencatat lebih 6%. Beliau berkata demikian pada sesi dialog bersama ahli-ahli perniagaan dan wakil-wakil pelbagai industri di Sibu. Bagi menangani kadar inflasi negara, berbelanja secara berhemah dan rasional sentiasa menjadi langkah alternatif yang terbaik. Menurut Profesor Kehormat Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Datuk Dr. Madeline Burma, selain itu pengguna disarankan perlu bijak membuat perbandingan harga barangan di pasaran. Kalau susu ni kalau dulu kita beli susu yang mungkin barangan kita beli daripada supermarket itu mahal. Lebih mahal harganya, jenama dan sebagainya. Mungkin susu yang sama, tapi mungkin kalau kita pergi ke kedai yang rendah sikit, mereka boleh membeli di situ. Mungkin jadi harganya dia mungkin berjimat 10 sen, ada setengah itu kata sampai 50 sen pun boleh. Itu satu cara. Tambahnya, pengguna boleh membeli barangan secara borong bagi mendapatkan harga barangan lebih rendah. Sebanyak RM50,000 dana dalam bentuk geran penyelidikan telah diperuntukkan menerusi akaun amanah tabung penyelidikan perubatan Dr. Ranjit Bhagwan Singh. Penerimanya, Profesor Madya Dr. Tan Juji dari Universiti Sains Malaysia berbesar hati dan berterima kasih kepada semua pihak yang menyokong dan terus memberi galakan kepada saintis muda. Usaha itu selari dengan dasar sains, teknologi dan inovasi negara di STIN 2021-2030 untuk menjadi negara berteknologi tinggi berasaskan inovasi tempatan. Saya rasa untuk penyelidikan sel STEM ini merupakan penyelidikan yang amat mahal kalau tiada sokongan daripada pihak-pihak corporate dan hanya bergantung kepada dana-dana kerajaan ini memang tidak mencukupi. So saya juga harap lebih ramai filantropi boleh buat demahan untuk menyokong penyelidikan perubatan. Tambahnya, geran yang diterima itu bakal digunakan sebaiknya untuk memenuhi segala keperluan penyelidikan. Beliau ditemui pemberita selepas majlis pengumuman geran penyelidikan Dr. Ranjit Bhagwan Singh 2022 di Kuala Lumpur.
Seramai 1,571 peserta dalam kalangan keluarga B40 di Perak menerima lesen B2 secara percuma di bawah program lesen motosikal Perak Sejahtera. Esko Infrastruktur Tenaga, Air dan Pengangkutan Awam, Datuk Muhammad Zulkifli Harun berkata program tersebut dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan negeri dan dilaksanakan bermula Jun sehingga September tahun ini. Sasaran utama pemberian lesen adalah remaja berusia 18 tahun ke atas. Negeri Perak merupakan negeri yang pertama memberikan lesen percuma, lesen AL, setelah mereka mengikuti kursus secara bertulis, dan setelah mereka layak disahkan oleh pihak JPJ, maka pada hari ini 600 peserta akan menerima lesen percuma L. Baki 971 lagi peserta akan menerima lesen mereka selewat-lewatnya awal Oktober ini. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan lesen percuma kepada 600 peserta terdiri daripada golongan B40, kumpulan orang asli dan orang kurang upaya di Dewan Orang Asli One Stop Center Kampung Bawung. Sebanyak 2,684 motosikal telah diambil tindakan sepanjang Ops Lejang di Perak bermula 1 Ogos lalu. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri, Muhammad Yusof Abustan berkata ia membabitkan pemeriksaan ke atas 7,391 kenderaan. Dalam tempoh itu, sebanyak 3,351 notis dikeluarkan dan 48 motosikal disita. Selain motosikal, pihaknya juga melaksanakan penguatkuasaan ke atas kenderaan berat, terutama ketika musim cuti sekolah. Dan kalau aduan itu sampai kepada kami, akan tengok tempat yang kerap yang berlaku kesalahan. InsyaAllah saya akan hantar saya punya pasukan untuk memantau dan memerhatikan tempat-tempat yang dimasukkan. Dan pihak Tuan boleh salurkan kepada kami tempat mana yang dimasukkan. Cubaan samun di sebuah kedai emas di Bandar Manjalara, Kepong 4 September lalu berjaya ditumpaskan ekoran penangkapan 3 suspek. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Azmi Abu Kasim berkata kejadian berlaku apabila 4 anggota polis dari Balai Polis Kepong sedang membuat rondaan untuk mengesan kegiatan pecah cermin kenderaan di kawasan itu pukul 8.54 malam. Menurutnya, anggota polis mendapati kedua-dua suspek masing-masing berusia 42 dan 43 tahun bersama sebuah kereta Proton Vira berada dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan turut menemui 2 pistol dan beberapa peluru hidup. Jadi, kes ini kita siasat di bawah Akta Senjata Api Penalti Lebih Berat 1971. Dan salah seorang daripada mereka ini tadi mempunyai rekod jenayah lah, bawah Seksyen 323 lah. Yang seorang lagi tu tak ada rekod. So selepas siasatan kita kemudiannya berjaya pada 6 hari bulan hari ini jam 1 pagi tadi menangkap seorang lagi lelaki Cina berumur 47 tahun di Jalan Kelang Lama yang kita percaya berdasarkan kepada siasatan kita merupakan mastermind kepada kumpulan ini. Timbalan Pendakwa Raya Datuk Raja Rozilah Raja Toran menggesa Mahkamah Tinggi untuk melihat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebagai penjawat awam di Kementerian Dalam Negeri KDN dan bukannya sebagai ahli politik. Jelasnya selaku penjawat awam, beliau tidak boleh menerima sumbangan wang atau barang berharga mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan. Selain itu, undang-undang sedia ada seperti Seksyen 165 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan Akta Cukai tidak mengiktiraf sumbangan politik kepada individu atas kapasitinya sebagai penjawat awam.
Tambah beliau bayaran bulanan daripada Ultra Kirana Sedia Berhad UKSB yang dibuat kepada tertuduh dalam tempoh tahun semasa beliau menjadi Menteri Dalam Negeri adalah tidak logik. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berdepan dengan 33 lagi pertuduhan menerima suapan berjumlah $13.56 juta daripada UKSB untuk dirinya selaku Menteri Dalam Negeri ketika itu. Jabatan Perikanan Perak sedang menambah bait Akta Kaedah-Kaedah Perikanan Sungai Perak 1992. Antaranya larangan menangkap ikan menggunakan peralatan yang dilarang dan larangan melepaskan ikan-ikan bukan asli ke perairan Sungai Perak. Pengarahnya Nur Aisyah Hashim berkata, ini kerana aktiviti menuba ikan di sungai negeri berkenaan termasuk menggunakan peledak bom, racun dan kejutan elektrik menjejaskan pendapatan nelayan darat. Kita punya pihak penguasaan kita adalah terdiri pada kaki tangan yang juga membuat penguasaan di laut. Jadi kita ada sedikit kekangan dari segi kaki tangan lah. Tapi sekiranya kita mendapat aduan, kita akan membuat intipan dan kita akan menangkaplah mereka. Sekiranya berlaku di masa ketika itu berlaku kerja-kerja tersebut, kita akan tangkap. Dalam pada itu, sepanjang tahun ini, 10 sesi libat urus diadakan bersama nelayan darat dan orang awam bagi meningkatkan kesedaran pihak terlibat mengenai bahaya aktiviti menuba ikan. Baik, sambutan Hari Malaysia 2022 yang bakal berlangsung di Melaka dijangka boleh menarik sehingga 20,000 pengunjung. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Datuk Seri Mohammad Mentek berkata tidak mustahil sambutan Hari Malaysia 2022 nanti dibanjiri pengunjung termasuk dari luar negara. Jadi jangkaan saya mungkin di negeri Melaka ni walaupun pada peringkat awal dijangkakan dalam 5,000, tapi jangkaan saya mungkin boleh mencecah sehingga 20,000. Itu jangkaan saya sendirilah, kan? Sebab akan ramai datang, tambah pula cuti sekolah saya difahamkan. Jadi ramai yang berasal daripada Melaka sudah tentu akan balik ke kampung masing-masing di Melaka, dan ramai juga pelancong-pelancong dari negara lain yang ikut datang bertandang ke Melaka dan tidak akan melepaskan peluang untuk menyaksikan acara berprestij ini, iaitu sambutan Hari Malaysia. Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan kerja sambutan Hari Malaysia 2022 di Dataran Memorial Pengisiran Kemerdekaan Bandar Hilir. Baik, kita ke perkembangan sukan. Pemain catur kebangsaan Puteri Munajah Az-Zahra Azhar meletakkan sasaran peribadi untuk meraih gelaran NORM pada Festival Catur Malaysia. Nom berkenaan boleh diraih jika Munajah berjaya mempamerkan prestasi mengagumkan sepanjang saingan berlangsung. Munajah berpeluang memungut mata ranking dunia jika bertemu dengan Grandmaster antaranya Prias Moro Novendra dari Indonesia, Lee Morton dari Australia, Jimmy Traba dan V. Kartik dari India. First, excited sikit sebab nak main Open Tournament kat Malaysia dah lama kan, kita tak main dengan COVID. The whole event ni saya target untuk kalau boleh saya nak dapatkan norm. Majlis Anugerah 100 Plus Perpaduan Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM 2020-2021 yang berlangsung hari ini menyaksikan jago berbasikal trek negara Datuk Azizul Hasni Awang dan atlet powerlifting negara Boni Bunia Agustin dinobatkan sebagai atlet terbaik dan atlet para terbaik. Itu juga adalah gelaran keempat diraih Datuk Azizul Hasni, manakala kali kedua buat Boni Buniau. Datuk Azizul Hasni mengenepikan nama besar lain termasuk jaguh badminton pesorangan negara Lee Jizia dan Ratu Terjun Negara Datuk Pandalela Rinong. Manakala Buni Buniau mengatasi saingan terdekat iaitu atlet lompat jauh negara Datuk Abdul Latif Romli dan jaguh para badminton negara Chia Lik Ho. Mereka masing-masing membawa pulang wang tunai RM10,000 berserta trofi.
Sementara itu, mendiang Datuk Sia Kok Chee dan Allahyarham Datuk Seri Zulkifli Embong diangkat sebagai penerima anugerah khas SAM. Dalam pada itu, Radio Television Malaysia RTM menerima 2 pengiktirafan dalam Majlis Anugerah Perpaduan 100+ SAM 2020-2021. Fauzi Marzuki mengungguli ulasan berita terbaik kategori media elektronik 2020, manakala Shah Putra Taib Ahmad memenangi laporan khas terbaik kategori terbuka 2021. Dalam dokumentari ini kita paparkan antara sisi ataupun penceritaan yang orang ramai tak tahu. Kalau siapa yang follow tentang Suresh ni, dia ni sebenarnya kehidupan dia pada zaman kecil dia ada pergolakan keluarga. Jadi dengan family, jadi dengan ayah dia, dan juga dari situ kita cuba paparkan kepada masyarakat lah, sebab tak ramai yang tahu kan. Dokumentari yang saya terbitkan ini memaparkan berkenaan dengan jaguh-jaguh sukan negara sempena Hari Kemerdekaan tahun 2021. Antara atlet ni adalah Datuk Lee Chong Wei, Datuk Azizul, Datuk Pandalela dan juga Datuk Nicole. Fauzi menambat hati juri menerusi laporan semangat keramat S. Suresh, sementara Shah Putra mempertaruhkan laporan sukan negara di mata dunia. Insentif lumayan bakal menanti atlet kontijen Wilayah Persekutuan yang berjaya meraih pingat Apa Jo Warna pada Sukan Malaysia Sukma 2022. Berita menarik itu diumumkan oleh Menteri Wilayah Persekutuan, Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim. Siapa yang dapat emas, dia akan dapat 55,000, 2,000 dan juga 1,000 ya. Perak 2,000, Kansas 1,000. Berpasukan dia akan dapat 3,000 sehingga 4,000 untuk emas, perak 1,000 sehingga 1,500 dan gangsa 500 sehingga 700. Ini adalah pencapaian biasa untuk emas. Tapi kalau dia pecah rekod kebangsaan dan juga rekod sukma, sudah pasti ganjarannya akan dilebihkan. Dia tidak termasuk lagi hadiah khas kepada Menteri Wilayah Persekutuan. Kontijen Wilayah Persekutuan menyasarkan muncul juara keseluruhan pada penganjuran Temasya kali ini. Perlawanan akhir Piala FA 2022. Pertembungan epik dua pasukan gergasi bola sepak Malaysia kini bersedia menggegar aksi perlawanan bagi mengakhiri kemarau kejuaraan. Syampa Mito di bahagian belakang. Safik, dan itu dia. Siaran langsung Sabtu 10 September. Terengganu FC bertemu Johor Darul Ta'zim 8 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Juga boleh disaksikan secara penstreaman langsung di RTM Klik. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Terus kibarkan jalur gemilang. Salam keluarga Malaysia dan selamat malam.